أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Ayat 4 sampai 8 surah Al-Isra. Sudah kali yang kedua kita baca ayat-ayat ni sebagai sambung sekali lagi. Nah, cuba kita tengok makna dia, artinya dan huraian sikit-sikit. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Pada zaman dulu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Katakanlah, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Sudah pun tanda siap dah. Tapi orang Yahudi itu sendiri, Bani Israel itu sendiri, dia duk pergi khianat kitab pokok dia. Tak sewa jadi caulok, terima katanya Allah Taala royak macam ni di dalam Quran. Nah, 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong secara besar dan melampau-lampau. Ini sudah pun kita baca makna dia. Adik bawah pun baca siap belaka dah. Maka apabila sampai masa janji membalas pendurhakaan kamu, kali yang pertama dari 2 pendurhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Ni sudah pun kita baca makna dia, iaitunya pokok Babylon yang mari khianat Bani Israel pada kali yang pertama pada zaman dahulu. Dan sebenarnya peristiwa yang demikian adalah satu janji yang tetap berlaku. Ini Allah Ta'ala tanda sebagai kali yang pertama orang-orang Yahudi ataupun orang Bani Israel buat ceroboh, kerosakan, tamlai gotu, tamlai gani, tapi puak dia dihentam ataupun diserai oleh puak-puak Babylon yang asalnya kebanyakan ahli sejarah ayat katanya daripada Iraq. Mari ayat yang kena. Kemudian setelah kamu bertaubat, Allah Ta'ala pun jadi banyak semula anak-anak Bani Israel. Setelah pok-pok dia, tok nenek zaman dulu diserai oleh orang, adanya bakar daripada orang jatuh saat ni, biak. Mari aja diramah semula. Tengok cerita hanya 4 ayat di dalam Quran, tapi berapa satawat, berapa ratus tahun rekah dalam masa dan dalam 4 ayat Allah ayat. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kamu kepada kamu semula kekuasaan ke atas mereka yang telah menyerang kamu. Dunia yang lagu tu lah. Ada Allah, ada benih. Kali ni Allah duduk berapa ratus tahun pula, benih pula. Lagu tu lah manusia atas muka dunia.
Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Dulu tak ada. Bani Israel kurang apa tu? Jadi beyak ramai semula. Harta benda, anak-anak, kekuasaan. Ini tu hewi pada dia. Mari ayat yang ketujuh. Jika kamu berbuat kebaikan. Ini tu seolah katanya beri amaran kepada Bani Israel. Kalau sekiranya mu dulu, mu ingat tak? Tok nenek zaman dahulu biasa halah. Orang mari serai dah. Kalau sekiranya mu bertaubat menjadi orang berjuh, jadi orang baik, alhamdulillah. Maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. Maknanya untuk diri kamu sendiri. Ini adalah lebih baik. Dan jika kamu berbuat kejahatan, tu ulai buat daripada beratus tahun zaman tok nenek dulu, anak-anak cucu cicit cocok tu, mari buat semula kejahatan. Masya Allah. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu apabila sampai masa janji balasan pendurhakaan kamu kali yang kedua, di tempat yang sama, iaitu di Palestin, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan. Sekali lagi, zaman-zaman tok nenek dulu biasa buat dah, zaman anak cicit cocok tu buat pula. Hak ni lah yang Allah Ta'ala beri amaran dan royak di dalam ayat-ayat lain, katanya Bani Israel ataupun Yahudi ni adalah orang ganah. Bani Israel ataupun Yahudi utama sekali adalah orang ganah. Ganah di atas muka dunia, maikit. Tak berasa katanya Allah Ta'ala nak apa? Nak binasakan pokok dia. Sebab tu dia buat gapo-gapo zaman-zaman lah ni, kita boleh tengok, oh, dia sodak umur orang, dia buat gotu, buat gini banyak. Boleh katakan seluruh dunia ni hasil daripada Yahudi belakang, otak-otak Yahudi. Walaupun dia tak ada duduk di bumi Israel, dia duduk di serata tempat, tapi otak dia siapa belakang. Neokit dia, nyobai dia, gotu gani, dia buat belakang. Tak ada kira dah siapa wik can, siapa wik krok kau, gotu gani, duduk dalam lingkungan ni. Yahudi ni adalah dia belakang. Sehingga ada buku lama dah saya baca, orang Malaysia tulis bohong ben tipu. Bohong ben tipu. Gambar lalu katanya semua Yahudi ni adalah bohong, semuanya nipu belakang. Sebab tu bohong ben tipu. Dapat nak menipu anak dia, bohong. Itulah keadaan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni, supaya buka soyok habis perut pedar dia. Nak manusia tahu katanya ning lah hakikat kenteh hak sebenarnya Yahudi Bani Israel yang karut-karut. Tapi tu pun Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada dia. Jika kamu bertaubat, jika kamu menjadi orang Islam, jika kamu beriman kepada Allah, semua kejahatan hak kamu duk buat lepas-lepas mari dah diampun semua, tidak dikira. Tapi puak dia jarang dia nak kembali pasal itu. Sikit ya. Yang Allah rayak di dalam suratul Maidah, sikit ya orang-orang ahli kitab yang beriman. Kebanyakan mereka adalah buat kerosakan di atas muka bumi. Diri puak-puak dia pun khianat, rosak, dan dia nak khianat, dia nak perosak orang di atas muka bumi ni. Masya Allah. Sebab tu, nah, bila kita tengok watak ataupun botbat hak puak-puak dia duduk buat gotu buat gani, semua tu nampak cat luar saja katanya baik. Tapi hakikatnya sebenar adalah puak-puak dia duduk berenglang.
Nah, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis ni jangan kita baca Baitul Muqaddis ni. Baca tak kena tu. Baitul Muqaddis tak kena. Baitul Maqdis baca. Nama dia pada asalnya iaitunya Ilya. Tu nama asal dia Baitul Maqdis. Ilya. Nah, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama. Pada zaman dulu, zaman Nabi Musa. Nabi Musa biasa dah buat masuk. Bani Israel masuk dalam masjid, masuk dalam kawasan Al-Aqsa, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Ni tu hari raya dalam Quran hak zaman dahulu. Lepas tu kesan dia tu mari sampai ke hari ni dan sampai ke dekat-dekat dengan nak kiamat. Nabi SAW royak di dalam satu hadis yang bermaksudnya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang beriman, maknanya orang Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi, akan bunuh orang Yahudi, sehingga orang Yahudi hidup selindung ataupun hidup nusuk alik belakang batu, pokok kayu. Maka adanya alamat pokok kayu tu supo-supo dengan kecek, supo ngaduk royak kepada orang Islam, katanya orang Yahudi duk nusuk alik dia. Batu supo ngekocok-kocok we tahu kepada orang Islam. Ha tu. Marilah kamu bunuh orang Yahudi duk nusuk alik belakang aku. Kecuali Nabi rakyat katanya illa al-gharqad. Kecuali pokok gharqad. Ha tu hak ni pokok Nabi katanya fa innaha syajaratul yahud. Sebab ini adalah pokok Yahudi, pokok yang dibangsakan kepada pokok Yahudi. Ia tanah banyak di bombing Palestin dan di bombing dia. Sebab ia tahu katanya ini adalah pokok sanyalak hak untuk negara dia. Ia lebih kurang supaya tonson tu. Tapi kecil, bukan tinggi supaya pohon orang duk tanah kat patah dak. Ia rendah. Tak ada tinggi mana ni gharqad. Ha ni pokok-pokok Yahudi. Sebab tu orang-orang yang bersemangat Islam dia kata kan, belalah orang Yahudi dia mari duk beripung di situ banyak-banyak, dia akan menjadi tanah kubur di situ. Kanong lihat sikit lagi belum pada nak berlaku hari kiamat, akan berlakunya peperangan secara besar-besaran seperti mana hak Nabi royak, dan benda tu akan berlaku sungguh pada satu hari nanti. Inilah yang Nabi royak beri semangat kepada orang-orang Islam. Saya terjemuh lalu maksud hadis. Ada satu kumpulan daripada umat aku yang sentiasa menegakkan kebenaran. Walaupun manusia duk rusak belakang, rusak orang tu, rusak akidah, rusak akhlak, rusak amal ibadat, rusak belakang. Tapi Nabi royak katanya masih lagi ada satu kumpulan umat dia. Tak mesti katanya duduk di satu tempat, tapi duduk di seluruh dunia. Seluruh dunia ada belakang. Umat dia yang masih lagi duk pegang dengan kebenaran, nak kepada Al-Quran, nak kepada As-Sunnah, menegak kebenaran. Tidak ada siapa boleh memudaratkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga sampainya apa? Janji Allah. Janji Allah. Semua hak Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, Nabi rayak di dalam hadis akan berlakunya. Sebab tu wallahu alam, duduk mana tu kumpulan hak zahirina 'alal haq, Nabi rayak. Mereka yang selalunya menzahirkan kebenaran di atas muka bumi. Ni setiap kumpulan apa ada royak hak dia belakang, kumpulan tu royak dia, kumpulan ni royak dia, kumpulan ni royak dia. Tapi nak kena dengan laksana hak sungguh tu wallahu alam. Nah, sebab itulah kita berdoa mudah-mudahan insya-Allah kita menegak kebenaran.
di atas muka bumi. Nah, terutamanya orang-orang yang ada kuasa dan orang yang selalunya lawan Yahudi dan sebagainya. Mari dalam pimpinan Ar-Rahman ni nota kaki 07 kaum Yahudi di Palestin pada kali yang kedua telah diserang oleh musuh lalu membunuh dan menghancurkan segala-galanya termasuk rumah ibadat mereka. Menurut catatan sejarah, yang menyerang mereka ialah orang-orang Rom yang telah menguasai Palestin pada masa itu. Ini dalam sejarah pada zaman dulu. Lepas tu zaman-zaman belakang ni, cuba kita gambar tak? Siapa baca sejarah-sejarah Hitler? Ini sejarah panjang yang ada di dalam lambaran sejarah dia panggil. Dalam bentuk perawatan, Hitler ia benci kepada orang-orang Yahudi ni, Masya Allah, di Jerman pada dahulu. Hitler bunuh orang Yahudi ni berjuta-juta. Bunuh orang Yahudi. Sebab ramai pada zaman dahulu duduk ke Europe dengan duduk di Rusia. Duduk dua negeri ni banyak. Di Palestin sikit lagi. Orang Yahudi tak ada hijrah lagi masuk dalam Palestin. Sebab dia dihalau. Dihalau yang terakhir sekali zaman siapa tu? Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tu. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin lah orang yang dibuka semula Palestin. Yahudi tubik. Kalau tinggal apa tinggal tak banyak. Keracai pokok dia duduk di Jerman, duduk di Rusia, duduk di Europe. Seolah katanya hijrah. Tak boleh duduk dalam bombing. Hak tu nenek dia pada zaman dahulu. Zaman-zaman Nabi Musa, Nabi Bani Israel zaman dahulu. Tubik. Nah, ayat katanya hodiam orang buat kepada orang Yahudi ni sehingga puak-puak dia mari mikir semula, macam mana aku nak buat jadi bombing untuk nenek aku, iaitunya bombing Palestin boleh kepada aku semula. Sebab itulah puak-puak dia hidup berjanji lap bawah tanah, bukan duduk bawah tanah dak. Kecek dia panggil kecek dengan rahsia. Dalam masa 100 tahun aku kena buat boleh bombing Bani Israel semula di tengah-tengah Arab. Ni perjanjian puak-puak dia. Serta disokong oleh beberapa negara, termasuknya Angkrik, Amerika dan sebagainya. Ni adalah negara yang bui sokongnya tem-tem kepada orang-orang Israel, orang Yahudi. Termasuk lagi beberapa negara yang dulu biasa perang ataupun biasa ganah dengan Bani Israel, tapi bolang-lang mari jadi pantamit. Sebab itulah dalam sejarah ayat katanya 100 tahun hak dia dak letak katanya bombing Israel akan keluarkan matam kelang negeri Arab. Tak sampai 100 tahun, bahkan tak sampai 50 tahun dalam sejarah ayat. Tak sampai 50 tahun keluarkan orang Yahudi dia hijrah dengan sejarah senyap-senyap. Mari duduk. Hak duduk kok Europe, kok Rusia, kok mana, pakat klik mari duduk di bombing untuk nenek dia, iaitunya di Israel. Lepas tu disokong pula ekonomi, gapo-gapo oleh Amerika dan sebagainya. Sebab itulah marilah kerajaan Amerika ni nak mari bulan Mekara ni, Joe Biden lebih kurang juga. Tak ada kira siapa-siapa sekalipun adalah orang yang sokong, orang yang duduk nunlang tali baluk kepada Bani Israel, kepada Israel. Walaupun kita tengok perawat setengah-setengah perantana tipadi baik berjuru goyak gotu ayak gani, semuanya adalah kena jadi tali baluk kepada Israel belakang. Sebab itulah puak-puak dia boleh duduk. Puak-puak dia tu boleh senir.
Lepas tu dia tak senir dengan orang-orang Palestin. Dia hepek bombing Palestin. Sehingga zaman-zaman dahulu dikira katanya bombing besar Palestin. Tapi zaman-zaman dah ni jadi kecil ya. Ada di Gaza. Ada sikit lagi di Gaza, di tebing barat West Bank tu. Situ itu ada sikit-sikit orang Islam jual tanah pada zaman dahulu. Sebab tu Sultan Abdul Hamid, sultan yang terakhir sekali dalam Khalifah Uthmaniyah, yang dia duduk peretah di Turki pada zaman dahulu, ia haram orang-orang Islam jual tanah di Palestin. Tapi dengan sebab orang Islam kecek mudah-mudah nak ke duit, jual tanah, jual, sehingga semua milik tanah adalah hak orang Yahudi belakang. Orang Islam terpaksa kena beralih, lari daripada bombing, dia pergi duduk di negeri lain. Hanilah bila kita tengok dalam sejarah yang begitu panjang, sejarah manusia yang Allah Taala royak di dalam Quran, iaitu Nabi Musa dengan kaum dia Bani Israel. Siapakah hari ni seolah-olah yang kesaki baki yang duk berlaku tu masih lagi duk berlaku serupa dengan zaman-zaman dahulu. Ini agaknya panjang hari ni. Nah, kita boleh dengar sikit sebanyak. Saya yakin katanya ayat-ayat pasal ni kalau sekiranya orang yang reti sejarah mari duk royak masya-Allah, diri bulu roma kita. Nah, bahkan diri bulu kepala ni. Berasa masya-Allah. Itulah keadaan yang sebenar yang berlaku pada zaman dahulu. Dan zaman sekarang ni masih duk berlaku sampaikan hari kiamat. InsyaAllah kita sambung semula ayat ni. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.